exponent, how to differentiate log dan how to differentiate trigo. Sebab 6 ni kita nak belajar how to integrate dia pula. Okay. So kita akan mulakan dengan 6.1 iaitu integration of exponential function. Saya target hari ni habis integrate exponent je. Okay, hopefully sempat dalam masa 1 jam ni. Okay, tak nak extend lama-lama. Okay, so by right, yang ada dengan korang sekarang ni, either you have your digital notes, kalau korang ada tablet ke apa ke, boleh salin sambil dengar, sambil salin, sambil fahamkan, ataupun you just take your own paper, ataupun dah print nota yang saya bagi, kalau sempat, tak sempat tak apa, later on boleh buat juga. Okay, yang penting actually sepatutnya kena ada pen, kertas, calculator dan prepare untuk bersalin lah. Untuk salin lah. Okay. Alright, so kita tengok ke dia punya learning outcomes satu sahaja. So at the end of this lesson, you should be able to integrate the exponential functions fx equals to ax and fx equals to e to the power of ax plus b. Itu sahaja. Kan? So by 3 o'clock nanti, ask yourself, adakah korang dah tahu macam mana nak integrate exponent? So you already knew how to differentiate exponent. Kan? So sekarang ni kita nak integrate dia pula. Okay, so tengok nota di sini dia kata apa? For functions in exponential form, okay, the following formula can be used to determine the antiderivative. Okay, so antiderivative ni yang patah balik tu lah. Okay, so integrate exponent dx, jawapan dia adalah eksponen itu sendiri, kan, tambah juga dengan the constancy kalau dia tiada limit. Okay, integrate exponent to the power of ax plus b. Cuba perhatikan yang kuasa ni, ini adalah ax plus b. X kuasa 1 merujuk kepada linear. Kalau kita nak integratekan exponential yang kuasa linear, cara dia adalah salin je balik, perkan dengan a sahaja tambah c. Okay, so secara ringkas, secara bahasa saya, okay, so untuk integrate exponent, hampir sama dengan differential exponent. So untuk integrate exponent, okay, first step, bawah pula. Okay, so first step hanyalah salin semula soalan. Itu je. Kan? So kalau dia kata integrate e do x, salinlah dulu e do x tu. Dan step yang kedua adalah kita akan perkan dengan saya akan tuliskan di sini coefficient perkali coefficient of x sahaja. Okay, sebagai contoh lain kan. Suppose if we want to integrate the exponent 4x dx. Okay, so dengan menggunakan step yang saya dah nyatakan tadi, so integrate exponent kita akan salin semula soalan. Itu first. Salin balik soalan. Kan? So this is the step of salin semula, salin balik, salin soalan semula. Dan step yang kedua apa dia? Perkan dengan coefficient of x. Perkan dengan perkali bagi x. Perkan dengan apa-apa nombor yang melekat dengan x. Dalam situasi ini kita ada nombor 4 lah yang melekat dengan x. So kita akan buat perkan dengan 4. Dan ini adalah indefinite integration yang tiada limit, maka kena ada tambah c. Itu sahaja teknik of integration of exponential function. Okay, mungkin kalau korang bertanya yang integrate ex dx tu kenapa ex je? So dia lah actually ex over 1 lah kan, sebab the coefficient of x yang ada pada kuasa pada eksponen tu it's just 1. So kita kan tak buat over 1. So that's why dia adalah ex juga. So by right sekarang dah boleh bezakan antara differentiate exponent dan integrate. Kalau differentiate kita akan salin semula soalan dan darab dengan hasil differentiate kuasa darab Tapi ini adalah differentiate integrate exponent, kita akan salin semula soalan dan perkan dengan. Dia bukan darab, dia per. Okay, saya hold 1 minit kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya.
Ada je. Okay, so saya assume tiada soalan. Okay, kalau tiada, kita akan teruskan dengan example lah. Itu saja. So inilah je yang korang nak belajar hari ni. Ini je. Okay, so the concept is salin balik soalan perkan dengan coefficient of x. That's it. Okay, so kita tengok example yang pertama. Right, so kita ada sekarang ni integrate 5 dx dx. Okay, berdasarkan properties, kita boleh letakkan 5 tu keluar. So dia akan jadi 5 ex dx. Kalau tak letak pun tak apa sebenarnya. Tak salah pun. Okay, so maka kita nak integrate ex je. So kita tahu integrate ex ni jawapan dia adalah 5x lah. Sorry, 5x lah. Ex over 1 plus c. Nampak konsep dia macam tu. Okay, so maksudnya integrate yang ini, saya asingkan So integrate ini, jawapan dia adalah, inilah dia jawapan dia. So bila kita nak kembangkan 5 tu, maksudnya kita akan dapat 5ex tambah juga dengan c saja. Boleh tak? Walaupun dia adalah 5 darab c, but c is just a constant. 5 darab c adalah c juga. We don't write the 5. 5 times c tu dia dah, kita anggap dia dah termasuk dalam dalam c tersebut. Okay, sebab ada jalan kerja yang lain, kita akan terus tulis je jawapan dia adalah contoh 5ex tambah c. Automatically terus macam tu je. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita pergi ke soalan nombor 2 pula. So kita akan keluarkan 3/2 letak kat luar. Kalau tak keluarkan pun tak apa, tak salah. Okay, so kita ada E kuasa X kuasa 1/2 lah kat sini. Kan? Sebab square root tu adalah kuasa 1/2. Dan berdasarkan hukum indeks yang korang dah belajar di SEM 1, so the power should be distributed inside lah. So kita akan ada E kuasa 1/2x dx sekarang ni. So ingat, kita hanya integratekan eksponen menggunakan kaedah yang direct sekiranya kuasa eksponen itu adalah fungsi linear. Kan? Saya patah balik ke yang atas ni. Ingat, dia hanyalah linear saja. Kan? Kalau dia bukan linear, sebagai contoh, integrate E x square. This is not linear. Okay. So sama ada kita akan menggunakan kaedah substitution ataupun those functions cannot be integrated. Nanti kita tengok example yang lain. Ingat, dia mesti linear saja. Dalam kes ni dia masih linear. So kita ada E kuasa 1/2x. So menggunakan knowledge of integrate exponent tadi, so kita akan integratekan dia, kita akan dapat E kuasa, salin balik, E kuasa 1/2x tu perkan dengan the coefficient of x, which is in this case is 1/2 lah. Okay, so kalau nak buat kurungan dekat sini pun boleh, dan letak tambah C dekat hujung pun boleh, tak ada masalah. Because 3/2 darab C, dia tak jadi 3/2C. It will remain as C. Dia dah mengcover kesemua constant yang wujud. Okay, so by the way, mungkin korang ada yang tertanya, kenapa kena ada plus C? Kan? So kita berbalik kepada konsep. Berbalik kepada konsep, kalau kita differentiatekan, okay, d dx 2x tambah 7. Kan? Kalau kita differentiatekan d dx 2x tolak 1/2. Kan? Kalau kita differentiatekan 2x tambah pi. Kan? So kesemua hasil differentiate ini adalah 2 sahaja. Kan? Tetapi that's why bila kita integratekan 2 dx, jawapan kita mestilah 2x tambah c. Kenapa c tu? C tu adalah untuk mengcover kesemua possibility constant yang ada. Nampak? Ada banyak constant ni. Kita cover dia balik. Okay, itu fungsi c tersebut. Okay, just in case if you really
questioning, kenapa kena ada plus C? Right, okay. So bila kita simplifykan jawapan yang nombor 2 tu, ini kena hati-hatilah bila dia punya penyebut tu adalah pecahan. Okay, so secara shortcut dia, so kita akan adakan sini 3/2 dan dia akan jadi turn upside down lah, dia akan jadi 2/1. So kita akan ada sini sebagai 2E kuasa 1/2X tambah C. Yang mana this 2 and 2 boleh cancel lah. So tinggallah jawapan kita sebagai 3E kuasa 1/2X tambah C. Okay, saya hold 1 hingga 2 minit sekiranya korang ada apa-apa soalan yang nak tanya. Anyone, jangan malu, jangan segan. Sir, nak tanya. Kalau macam 1/2x tu, kalau tulis set x boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, thank you sir. Okay, so dalam erti kata yang lain, ini actually boleh diubah semula, tapi kena betul lah. So dia sebenarnya adalah E kuasa X kuasa 1/2 yang mana boleh di-convert semula menjadi punca kuasa EX. Boleh. Okay, so bukannya tiba-tiba 3E kuasa X. Salah. Okay, cara penulisan tu kena betul. Okay, so kalau tiada apa-apa soalan lagi, kita proceed ke example yang seterusnya. By the way, example ni bukan setakat bukan setakat korang nak salin, nak tengok je kan sebenarnya. Dia lebih kepada korang cuba fahamkan kenapa saya buat macam tu. Supaya bila korang jawab soalan sendiri, you know what you should do lah. Okay, kita tengok soalan nombor 3 pula. Okay, so soalan nombor 3 ni dia dah mula semakin mencabar sedikit. Okay, kita ada 1/3 kuasa 4x tambah 1 dx. Dia ada gabungan constant dan juga eksponen. Kan kita dah tahu dah kalau kita ada tambah tolak, integral tu boleh didistributekan. Kan? So maka kita boleh buat dia sebagai integrate 1 dx tolak juga dengan integrate 3/e kuasa 4x tambah 1 dx. Ini first step. Kan? Okay, so yang mana hopefully korang dah boleh agak jawapan untuk integration 1 ini. Can I get your response please, anyone? Ataupun type je dekat chat tu, integrate 1 with respect to dx. Jawapan dia apa? X. Yes, it is jawapan dia X. Betul. Hati-hati ada yang tak dapat tangkap benda ni. So sebab we are integrate the constant 1 with respect to X. So sama je konsep kalau kita integrate 4 dx. Kan jawapan adalah 4x. So integrate 1, jawapan adalah 1x lah. But we don't write the X by the way. Sorry, we don't write the 1 by the way. Okay, so we have here is x dx. No, the x dx is gone by the way. Sebab kita dah integrate kan. So this one kita akan tolakkan. Okay. So kebiasaannya, okay, exponential ni kita akan letakkan dia menjadi kuasa di atas. Okay, so dalam erti kata lain saya nak keluarkan 3 ni letak kat luar dulu. Kalau tak buat pun tak apa. Sekali lagi by the way, dia tak wajib pun. Okay, 4x plus 1 dx. Dan kita akan ada x minus 3 integrate e kuasa 4x negatif 4x tambah 1. Sekejap, saya nak kurungan je kat luar dia. Okay, kita naikkan dia ke atas lah. Okay, so this one kita ada negative of everything terhadap kuasa dia tu. dx. Okay, kita belum integrate lagi fungsi eksponen tu. Tapi kita baru ubah suai bentuk dia. Supaya kita dapat bentuk yang lebih mudah untuk kita integratekan. Yang lebih direct untuk kita integratekan. Now dia dah jadi eksponen yang kuasa linear sahaja.
kan, sebab kita ada negative 4x minus 1. Itu adalah linear. Kalau linear, kita boleh integrate eksponen dengan kaedah terus saja. So kita ada sekarang ni x minus 3. Method kita adalah salin semula soalan perkan dengan the coefficient of x. Untuk fungsi eksponen ni, apakah dia punya coefficient? Can I get your response please? What is the number that is attached to your x here? Negatif 4. Negative 4. Yes, it is. Dia adalah negatif 4, correct. Dan di hujung sekali kita letaklah plus C. Kan saya kata, yang actually yang plus C ini, dia dah mengcover ke semua constant daripada yang integrate ini pun sama. Dia dah cover dah siap-siap. Okay, so kita combinekan keseluruhan constant jadi C sahaja. And the rest is just simplifying your final answer. Ada banyak pendapat, ada banyak mazhab macam mana nak bagi final answer untuk matematik ni. Okay, so yang penting at least lah simbol minus ni kita mesti simplifykan dia. Tak boleh biar macam tu saja. So kita ada x tambah juga dengan 3/4 E kuasa negatif of 4x plus 1 plus C. Okay, ataupun sekiranya kita nak mempositifkan kuasa eksponen yang negatif itu, maka kita boleh buat satu lagi bentuk final answer kalau nak, but I believe ini pun sudah cukup sampai dia punya final answer. Okay, so ataupun x tambah juga dengan 3/4 E kuasa positif of 4x plus 1 lah, plus C. Saya kata atau. Okay, tak semestinya kena macam tu. Sekejap. Okay, sekejap tengah masuk balik. Okay, kejap saya share screen semula. Okay, so saya tulis siap-siap dia punya ni. So kita ada x tambah juga dengan 3/4 E kuasa positif 4x plus 1 plus C lah sebagai kita punya final answer. Okay, sekejap saya share screen. Okay, semua dah nampak semula screen ni? Pak saya. Nampak sikit. Alright, okay. So saya hold 1 hingga 2 minit. Kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya tentang example nombor 3 ni. Anyone nak tanya apa-apa, boleh bertanya.
Okay, so saya anggap tiada apa-apa soalan. Kita pergi ke number 4. Okay, kita ada fungsi pecahan sekarang ni. Kan? So kemungkinan dalam mindset korang dah ada tentang product rule, quotient rule. Okay, sedangkan rules itu hanya ada pada differentiation sahaja. There's no such rule in integration, by the way. Tapi saya tak terkejut kalau korang ada buat dia sebagai quotient rule. Okay, so kita ada EX tambah E kuasa 3X per EX dx. So again, when we look at the denominator here is just a single term. Ini kita panggil dia sebagai single denominator. And when we have a single denominator, that means we can actually split the fraction. Kita boleh pisahkan dia jadi macam ni. Okay, sebab bila pisah dia akan jadi like a lot easier. Menggunakan hukum indeks. Boleh? Menggunakan hukum indeks, kita tahu ini akan dapat 1. Ini kita akan dapat, kalau korang tak boleh kira dengan direct, dia akan jadi E kuasa negatif 3X tolak X lah. Kan? Base yang sama, bila dibahagikan, kuasanya akan tolak. So maka kita akan ada E kuasa negatif 4X dx. Dan lepas tu kita akan integrate satu persatu seperti biasa. Integrate 1 akan dapat X. Integrate E kuasa negatif 4X ni kita akan salin semula soalan perkali dengan negatif 4 dan kita letakkan tambah C. Okay, so permudahkan lagi kita ada X tolak juga dengan E kuasa negatif 4X over 4 plus C. Kita akan dapat macam ni pun sudah memadai. Ataupun okay, so ataupun kita nak positifkan eksponen yang akhir tu, kemungkinan final answer yang diberi dalam exercise banyak yang mengpositifkan jawapan akhir. Tapi actually dia tak adalah sampai satu kewajipan. Okay, so dia akan jadi E kuasa 4X lah kat sini. Tambah C. So this will be the full solution untuk soalan nombor 4. Okay, the setting saya akan hold 1 hingga 2 minit. Sekiranya korang ada apa-apa soalan yang korang nak bertanya. Okay, so saya assume tiada soalan. So saya akan keluarkan arahan nanti tentang bila nak kena submit exercise ini. So kita terus pergi ke integration by substitution pula yang melibatkan fungsi eksponen. Okay, so kita tengok dia kata apa? Integration by substitution is used to compute indefinite integrals of the form E kuasa UX darab dengan U prime. Dia ada dia punya apa ni, dia punya hasil differentiate kuasa tu dekat term tersebut. Ni adalah hasil differentiate kuasa. Nanti kita tengok example. Okay, so saya akan proceed dengan nombor 1. Ini sila berikan tumpuan sebanyak 200%. Okay, masih menggunakan kaedah integration of exponential function, tetapi sedikit kita tambah, dia perlu melibatkan kaedah substitution, kaedah penggantian. Okay, semua orang boleh kita teruskan sekarang? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh sir. Boleh, sir. Okay, so ingat yang tadi kita belajar apa? Integrate eksponen yang kuasa linear je.
AX tambah B tu linear lah. Kalau korang kata, oh ya ke sir, saya tak kenal pun itu adalah linear. Come on lah. Linear ni kita belajar daripada korang dekatan 2, 3, 4, 5 ni. Kan? Kalau kita ada satu fungsi yang the highest power of X dia adalah 1, maka ia adalah linear lah. Kan? So sekarang ni kita punya E ni kuasa dia adalah bukan linear. Seperti yang saya cakap tadi, sama ada kita nak guna kaedah substitution ataupun that function cannot be integrated. Ataupun we need to use another method yang korang tak belajar lagi. Dalam situasi ini, kita dapat kaji bahawa itu X square dan sini X. Kita ada X kat situ. Sebab bila kita bila kita differentiate X square, kita akan dapat 2X. X itu kita ada pada soalan. Dalam arti kata yang lain, kalau soalan yang berbentuk ini, kita kena buat integration menggunakan kaedah substitution. Okay, so U is equal to X square, du dx is equal to 2x. Saya nak susun dia menjadi du over 2 is equal to x dx. Tengok sini betul. Kita nak buat kaedah penggantian substitution. Dalam erti kata yang lain, soalan asal itu, okay, so kita akan tuliskan dia sebagai ini yang asal x e x square dx. Okay, kita dah letkan x square ini jadi u. So dia dah dalam sebutan u, dah settle. E kuasa u. Ingat, substitution bererti kita kena menggantikan ke semua x dalam sebutan u. So we still got here x dx sini mesti convert kepada u, iaitu kita ada du per 2 lah. Kan? Korang kata sudah, macam mana du per 2 tu sir? Kan? Nama pun per 2, it's just a constant of 1 over 2. We can put the constant outside of the integral sign. So dia akan jadi apa dia? Positive 1 over 2 integral EU du. Setakat ini, ada apa-apa yang korang confuse, yang korang nak tanya? Tak ada lagi sir. Okay, so konsep untuk integration ini dia bergantung kepada kita guna operator apa. Nak guna dx ke, du ke, d apa-apa benda ke sebagai contoh. Contoh saya buat macam ni. Integrate E kuasa star terhadap D star. Nampak tu? Kan sama tu. Samalah star tu. So jawapan dia adalah apa dia? E kuasa star lah tambah C. So kalau kita nak integrate EU du, kan sama U dengan U. So it's still using the same concept of integration exponent. Sebab ada pelajar dia pening, tadi dx, ini du pula. Macam mana ni? Dia pelajar dia tak boleh move on daripada variable selain daripada x. Tak boleh move on daripada x dia. Okay, so integrate EU, jawapan dia adalah EU dah juga. Kan? Salin balik soalan EU perkan dengan 1. Tapi per 1 ni kita tak buat lah. Kenapa 1? Sebab itulah perkali bagi U tersebut. Maybe kalau buat per 1 tu mungkin lagi apa ni, lagi pening kot. So kita ada tambah C lah sebab tak ada limit. And U ini tidak wujud dalam soalan pada asalnya. So our answer cannot be in terms of U by the way. Kan? So kita kena letak balik apa yang kita lihat tadi. Kita ada 1 per 2 E kuasa X square tambah C. So this will be the final answer untuk soalan 1. Okay, saya open 2 minit if you got any question. Sir, macam mana du per 2 tu jadi sir?
Saya kurang faham rasa. du per 2 tu jadi macam mana? Saya alihkan du dx. Dia adalah du dx is equal to 2x. Kan? So saya pindahkan dx ni ke kanan, dia jadi 2x dx lah. Dan pindahkan 2 tu ke kiri, jadi du per 2 is equal to x dx. Itu kita pindah-pindahkan dia saja. Okay, faham sir. Thank you. Alright, okay. So kalau tiada apa-apa isu lagi, okay, kalau segan nak tanya nanti boleh always get back to me. Bila nak buat exercise tu, kalau boleh janganlah buat exercise sambil tengok nota. So memanglah exercise tu akan siap, tetapi in terms of effectiveness, I'm not quite sure that is the effective one. Trust me. You should do your exercise, your tutorial ibarat korang tengah exam, tengah quiz dan sebagainya without looking for the notes. Baru kita dapat uji kita punya kefahaman. Okay. Alright, kita tengok yang nombor 2 pula. Okay, so kita ada EX darab juga dengan EX tambah 8 kuasa 5. Kan, kuasa 5 ni memang saja je kan. Kalau kita tak pernah beriman dengan integration by substitution, kita terpaksa ikhtiar dengan expandkan sebanyak 5 kali. Which is impossible. Kan, expand 2 kali pun boleh mistake, apatah lagi 3, 4, 5. So that's why the mathematician come up with this kind of method lah. Okay, of course kita akan let U yang dalam kuasa tu lah. Kan, sebab dia memudahkan. So kita ada U is equal to E kuasa X tambah 8. Boleh saya dapatkan respon daripada korang? Du dx ni jawapan dia apa? Boleh type dekat chat, boleh respon? Okay, anyone nak try? Du dx, jawapan dia apa? 1 per Okay, kejap saya baca dekat chat ini. E kuasa X. Yes, it is. Dia E kuasa X lah. Kan, differentiate exponent. Boleh tak? Du dx tu differentiate Ini belum integrate. Boleh. Kalau ada yang dah termix up dengan differentiate with integrate, saya tak terkejut. Take your time, give yourself a bit of time untuk bezakan. Ini differentiate, ini integrate. Ada beza tu? Yes, jawapan adalah EX sahaja. Kan? Sebab differentiate 8 kan kosong. And then saya nak susunkan dia menjadi du is equal to EX dx. Kan? So, kenapa nak susun macam tu? Sebab saya nampak sini kita ada EX dx. Nama pun substitution, menggantikan. Kita mesti ganti ke semua dalam sebutan U. Kan? So ini dah ada du, ikut warna ni. Yang EX tambah 8 ni dah ada dia sebagai U saja. So everything now in terms of U. So sekarang kita ada apa dia? Integrate of U kuasa 5 lah. Dan EX dx tu sekarang dah jadi du sahaja. Kan? So kalau ada yang confused, macam mana nak integrate U pula ni? Kan sama je konsep kan saya kata tadi. Kita integrate X kuasa 5 dx. Ini mungkin majoriti akan betul. Apa dia? X kuasa 6 per 6 lah, tambah C. Kan sama konsep dia. Dia ini X dan X tapi sekarang kita ada U dan U. Variable tidak ada U. So akan jadi U kuasa 6 per 6 tambah C dan U is not the final answer. Gantikan semula E kuasa X tambah 8 kuasa 6 per 6 tambah juga dengan C and this will be our final answer.
Okay, saya hold 2 minit kepada Q&A session. If you got any question nak tanya. Jangan malu, jangan segan. Kadang-kadang soalan korang tu adalah soalan daripada kawan korang juga sebenarnya. Okay, kalau tiada apa-apa isu, kita pergi ke nombor 3. Mungkin nombor 3 ni kalau sekali tengok soalan ni macam mana nak buat ni kan. Mana satu patut jadi U. Okay, so basically pemilihan U kita, U ini kita pilih U ni, macam ni ayat dia. Kita pilih U supaya du dx dia. Du dx dia ada pada soalan. Itu keyword dia. Dia apa nama ni, kalau siapa yang bila tengok U dia dah boleh bayangkan du dx tu dengan segera, itu level yang baik lah. Ada pelajar dia kena pilih U, dia kena buat du dx, atau tak ada pula, tukarlah pilihan U yang lain. Boleh tak? So contoh dalam exam dalam korang buat exercise, bila korang buat makin lama makin susah, makin lama makin kompleks solution tu. There must be something wrong somewhere. Dan dia takkan pergi jauh. Kalau korang dah pilih U yang ini, kalau buat-buat dia stuck and dah check tak ada mistake point, mesti salah pilihan U. Boleh tak? Dalam bila mengajar ni saya beritahu lah nak pilih yang mana satu. So bila korang buat exercise, you need to know which one should be the U. Okay? So in this case kita tengok kita akan pilihkan U is equal to U kuasa X square tolak 1. Oh, this one can be really confusing. Ingat, kenapa kita pilih U itu? Supaya du dx dia ada pada soalan. Sekarang baru kita buat du dx. Kalau perlu label kat sini, saya labelkan du dx ni adalah kita differentiate, kita belum integrate lagi. Bila differentiate x, eksponen kaedah dia adalah salin balik soalan tambah juga dengan darab hasil. Differentiate dalam kes ni kita ada E kuasa X square, nak salin balik E kuasa X square. Tapi jangan salin minus 1 tu, sebab integrate 1 dah kosong. Kita salin balik adalah sebutan eksponen tu saja. Dan dia akan didarabkan dengan hasil differentiate kuasa dia. Kuasa dia kita ada X square, differentiate X square kita akan dapat 2X dekat sini. Okay, so bila kita tengok semula soalan, ini dia perlu buatkan a bit of observation. Kita ada X, E, X kuasa 2 kat sini, okay, dengan dx. Kita dah ada E, X kuasa 2 dengan 2X. So we don't need the 2. Kan? So kita kena ubahkan dia menjadi du over kejap, saya pindahkan dulu dx ni ke kanan, dia jadi macam ni. Dan baru saya pindahkan du 2 tu ke kiri, du per 2 is equals to E X square, kejap, saya padam balik. So dia akan jadi E X square X dx. Ataupun saya nak susun X kat depan. Tak ada masalah sebab dia dah jadi darab.
yang mana secara tiba-tiba dah nampak dah kesemua yang nak ditukarkan dalam sebutan U. Semua dah ada. Setakat ini, saya hold sekejap 1 minit. Ada apa-apa soalan ke yang korang nak tanya? Okay, sir. Okay, kalau masih boleh follow, saya akan teruskan. Okay, so sekarang ni kita dah buatkan let apa semua tu. So sekarang dia dah jadi, okay, sekejap soalan asal dia adalah ini. Okay, EX square tolak 1 DX. So ini sekarang dah jadi U lah. Kan? Dan yang lain ni, keseluruhan yang lain ni sekarang dah jadi DuO2. Nampak tak? Betapa mudahnya integrate bila kita buat substitution. So actually sekarang ni kita ada integral of U du over 2 lah. Over 2 tu sebenarnya adalah 1/2 saja. Kan? So 1/2 tu boleh letak dekat depan macam ni. Integrate U du kita akan dapat apa nama ni, U kuasa 2/2 tambah C. Dan ini yang kita dapat jawapan kita iaitu U square per 4 tambah C. Dan U square will not be the final answer lah, because U tu tak dalam soalan pun pada asalnya. Kita let kan. So sekarang dia jadi E kuasa X square tolak 1 kuasa 2/4 tambah juga dengan C. Dan ini barulah menjadi kita punya final answer. Sekejap, saya save dulu dia keluar ni. Okay, saya hold sekejap 1-2 minit. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya apa-apa, jangan berlunyang segan, boleh type pun dekat chat kalau nak tanya. Okay, so saya anggap sudah tiada soalan, juga ada exercise. Nanti saya akan maklumkan bila nak kena buat dan hantar. Tapi bukan hari ni lah, hari ni kalau saya tekan yang 5.2A dengan 5.2B dulu. Okay, nak buat siap-siap pun boleh, tak ada masalah. Alright, okay, so kalau tak ada apa-apa isu, kita pergi ke example yang berikutnya yang melibatkan definite integration sebab dia ada limit. Nah, ni ada limit ni. So this is the definite integral. Semua orang masih okey? Ada lagi 3 example je. Masih boleh teruskan? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, so sikit lagi nak habis. Okay, so seperti yang macam soalan tadi, ini dia ada single denominator. Kan? Yang mana kalau single denominator tu kita boleh pisahkan dia macam ni. Pisahkan dia. Kan? So yang lain tu masih ada lah, 1, 2, simbol integral tu semua masih ada. So naikkan jadi E kuasa negatif X supaya lebih mudah untuk kita integrate, dan E kuasa X per E kuasa X akan jadi satu lah. Lepas tu barulah kita integrate satu persatu. Kan? Integrate E kuasa negatif X ni kita akan salin semula soalan
perkan dengan negatif 1. Negatif tu adalah nombor yang melekat dengan X tersebut. The coefficient of X yang ada pada kuasa eksponen tersebut. Integrate 1 kita akan dapat X lah kat sini. So dan limit kita ada 2 dan 1. Okay, sama ada nak terus masukkan limit siap-siap atau nak simplifykan terlebih dahulu pun boleh. Yang mana saya nak tukarkan dia dalam situasi ini menjadi negative 1 over E kuasa positif X tolak X 2, 1. Tak tukar pun tak apa sebenarnya, tapi saya nak jadikan dia positif kuasa eksponen tu. Lepas tu baru kita masukkan 2 dan 1. Negative 1 E kuasa 2 tolak 2 tolak juga dengan negative 1 over E kuasa 1 tolak 1. Ingat kita masukkanlah dekat X tu. So yang mana bila kita simplifykan dapatlah dia sebagai 1 per E kuasa 2 tambah 1 per number E tolak 1. Okay, cuba nilaikan berapa nilai ni. Guna calculator orang. Masukkan number E dalam calculator. Ikut yang ni, cuba bagi dalam bentuk perpuluhan. Dapat berapa? Dan tengok semua orang pandai tekan ke tak pandai tekan calculator. Boleh semua orang? Please take your calculator and then please write, cuba please calculate your answer and then write your answer dalam chat lah. Dia saya tengok. So saya buat kalau shift lon dia akan jadi 1. So saya kena buat alpha lon lah. Okay, dia alpha lon Faris Hakim dapat berapa tu? Negatif 0.77. Okay, so I got here and then saya nak squarekan dia di sini. Saya buatkan dia negatif 1 divide answer. Okay, tambah juga dengan 1 per alamak. Okay, 1 per dia dah ni. Okay, kejap saya cuba dapatkan juga. Saya squarekan dia ni. So 1 divide answer and then negative answer. Okay, lepas tu tambah juga dengan 1 per alpha ln. Okay, and then minus 1. Negatif 0.767. Oh, sama dengan jawapan yang korang dapat. So therefore that should be the correct answer lah. Okay, so negatif 0.7 berapa tadi 767. Kalau nak bagi 3 decimal places. Okay. Okay, so kalau ada apa-apa isu kita pergi ke example yang second last. Nak habis dah. Okay, cuba fahamkan example-example ni bukan setakat untuk salin nota dan sebagainya, tetapi it's for yourself lah supaya bila jawab soalan lain tu korang tahu nak buat. Okay, itu tujuan lah kita belajar macam ni. Okay, wow, okay, so nampak susah tapi kita tengok. Okay, limit dia adalah ln 1 dan ln 2. Dan kita ada E kuasa X darab juga dengan 2 bla bla bla. Okay, so first thing first, saya nampak yang dalam kurungan tu dia yang kurungan tu dia tak ada kuasa. So maka ini boleh dikembangkan lah seperti biasa. Kan? So kita ada 2E kuasa X tolak juga dengan 3X je sebenarnya. Ln 1 dan ln 2 lah dx.
Okay, boleh? Sebab EX dan EX tu dah di cancelkan. So kalau tak nak integrate terus, kita boleh pisahkan dulu. Kalau nak, okay, dia jadi launch, saya tak nak pisah lah, saya nak terus integrate je. Okay, sekejap so kita akan ada sekarang ni. Integrate EX akan dapat EX juga per 1. Okay, tolak juga dengan 3x square per 2 lah. Dan limit kita ada ln 2 dan juga ln 1. Okay. By the way, ln ini adalah log asasi. Kan, log 1 terhadap apa-apa base sebenarnya adalah kosong saja. Tak percaya, cuba korang tekan kalkulator ln 1 tu berapa nilai dia. Dapat kosong ke tak dapat? Cuba tekan sekarang semua orang. Baik. Okay, so it is properties of logarithm sebenarnya. It is the law of logarithm. So kita masukkan nilai saja sekarang ni. So kita ada 2 E kuasa ln 2 tolak juga dengan 3 darab ln 2 square per 2 minus with. Buat kurungan, hati-hati. Saya cakap malam, kita mesti buat pergantian sempurna. Kita ada 2 E kuasa kosong. Ln 1 kosong tolak juga dengan 3 darab kosong square per 2. Dan sekarang baru korang nilaikan dia punya final answer macam mana. Okay. Kalau kita nak apply law of logarithm terlebih dahulu pun boleh, yang mana E dengan ln ini bila jumpa 2 tu boleh terus turun ke bawah. Jadi 2 darab 2 je sebenarnya. Kan? So kita ada 3 per 2 ln 2 kuasa 2 dan tolak juga dengan yang E kuasa kosong ni kan adalah 1 kan. Apa-apa kuasa kosong di muka bumi ini adalah 1. So, maka kita ada tolak 2 je. Dan yang hujung ini dia adalah darab kosong. So memang automatically dia akan dapat kosong. So tinggal ni je. Boleh korang tolong nilaikan berapa dalam desimal tak berapa? Sambil-sambil saya savekan ni. Okay, semua orang tolong nilaikan jawapan ini dalam desimal dapat berapa. Tengok sikit. Okay, saya tengah kira darab dengan 3 bahagi 2. So 2 darab 2, 4 tolak 2, 2, so 2 minus answer. So 2 minus answer. 1.279. Okay, sama seperti yang tertera di kalkulator saya ni. Okay. So by the way, korang janganlah yang apa nama ni, yang 2 darab 2 ni dengan tolak 2 ni korang letak dalam kalkulator juga. Tak salah, tapi benda-benda kita boleh buat terus, kita congakkanlah dia. Kan, ini tak apa, saya nak masuk semua dalam kalkulator. Kan, boleh, tak salah, tapi train your brain lah. Okay, yes, dia adalah 1.279 So 1.279. So that will be the final answer. Okay, kalau tiada apa-apa isu, kita terus pergi ke apa nama ni, kita terus pergi ke example yang terakhir untuk kelas hari ni. Okay, so saya tak nak lebih daripada sejam okay. This is our last example today. Okay, so kita ada integrate x cube equal x kuasa 4 dx from 0 to 3. Ingat,
Apabila melibatkan definite integral yang ada limit, kalau kita buat kaedah substitution, limit itu pun mesti wajib ditukarkan. Kan? Kalau waktu saya mengajar di Labuan dulu, student saya tanya, oh sir, limit dia pun mesti kena tukar ke sir? Orang punya cara, slang dorang. Okay, so basically yes, it is, we have to change the limit in terms of u. So dalam situasi ini, kita kena pandai fikir. Kan? Kita nak let u yang mana satu? Ingat, kita pilih u yang du dx ada pada soalan. Itu je clue dia. Kalau korang tanya saya lepas ni pun, sir, macam nak tahu nak pilih u yang betul? Jawapan dia adalah, kita kena tahu selepas kita pilih dia, kita akan differentiate dia. Jawapan differentiate tu ada pada soalan. Itu yang kita nak gantikan dalam sebutan u. That is the only clue yang saya boleh bagi. Satu lagi, bila buat banyak exercise, korang akan lebih nampak sebenarnya, oh ini confirm u. Macam itulah. Dia kena sampai level tu. Okay, so dalam situasi ini, contoh kalau korang ambil x cube, kan? Okay, so kita ada u is equal to x cube. Du dx is equal to 3x square. X square tu tak ada pada soalan. Itu isu dia. Boleh? Contoh kalau korang ambil u is equal to u kuasa x kuasa 4 pula. So du dx jawapan dia adalah salin semula soalan dan juga dengan hasil differentiate kuasa 4x cube tu ada, dan e kuasa x kuasa 4 pun ada pada soalan. Mungkin kau nak consider ini. Ataupun kan, kita nak letkan u itu hanya sebagai x kuasa 4 je. U is equals to x to the power of 4. So du dx kita akan dapat 4x kuasa 3. So du over 4 is equal to x cube dx. Alamak, dia keluar lagi. Okay, sekejap. Last. Okay, dia dah keluar semula. Saya sharekan screen sekejap. Hopefully you are still with me. Dah habis dah. Okay, dah nampak ke screen yang saya share ni? Nampak je. Okay, kita sambung tadi sikit lagi nak habis. Saya saja je lontarkan idea kan. Ini pemilihan U yang pertama. Ini pemilihan U yang kedua. Kerana setiap level student tu, dia punya nak dapatkan jawapan akhir tu dia berbeza. Ada orang dia pilih first pilihan U tu dah betul, terus dapat answer. Ada orang dia salah pilih je, lepas tu terus give up sampailah 3-4 hari tak nak buat automatik. Itu isu dia. So kalau korang buat semakin tak dapat, semakin panjang, semakin pelik, tukarlah pilihan U tu. Boleh sebab dalam exam dia tak sentiasa bagi tahu by choosing U is equal to something. Okay, so sekarang ni pilihan U yang ketiga. Contoh saya nak buat U is equal to X kuasa 4 lah misalnya.
Kan? So du dx kita ada 4x kuasa 3. So du over 4 kita ada x cube dx. Ini pula sekarang. Okay. So kita ada sekarang ni u is equal to x kuasa 4. Okay, so du dx is equals to 4x cube dan du over 4 kita ada x cube dx sahaja. Okay, so kalau korang tanya kenapa saya lebih prefer buat yang u is equal to x kuasa 4 sahaja, sebab kita dah dapat everything in terms of u. Okay, soalan asal dia adalah x cube e kuasa x kuasa 4 dx, yang x kuasa 4 dah ada di jari u, yang x cube dx ni dah ada du per 4. Tetapi ingat, ini kita ada limit. So limit pun kena ditukarkan, buat kotak macam ni. Kita ada x, kita ada u. Dalam x kita ada 0 dan 3. Kan? So dalam u kita ada apa dia? Masukkan 0 dekat ni lah. Masukkan 3 dekat sini lah. Limit mesti ditukarkan. So kita akan ada 0 dan 81 kalau tak silap. Okay, so yang mana dalam sebutan u sekarang kita ada 0 dan 81, e kuasa u dan du per 4. Per 4 tu jangan pening dia adalah apa nama ni, dia adalah 1/4 darab du je sebenarnya macam tu. Cuma susunan cara tulis 4 tu kita buatkan apa nama ni, jadi du per 4. So per 4 tu boleh letak dekat luar jadi 1/4 macam ni. 0 hingga 81 EU DU. Alamak, dia keluar lagi lah sekejap sekejap. Okey, sekejap. Okay, saya sambung So kita ada di sini, kita ada du. So integratekan EU tu korang akan dapat 1/4, EU juga, dan 81 dan 0. Okay, so masukkan 81 tu lah. So kita ada 1/4 darab juga dengan E kuasa 81, tolak juga dengan E kuasa 0. Dan nanti dapatlah dia punya final answer. Boleh tak korang tolong nilaikan dalam bentuk desimal berapa? E kuasa 81 macam besar je tu. Dapat tak kalkulator kira kan? Tolong nilaikan berapa tu dia punya dalam desimal.
darab 10 apa ni, kuasa 35. Korang dapat yang macam ni juga ke dalam dekat kalkulator korang? Boleh respon sikit? Baik. Okay, so ataupun kita boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk number E sahaja misalnya. Okay, so kita akan ada E kuasa 81. Okay, per 4. Should be accepted lah. Okay, so inilah dia punya final answer untuk soalan yang nombor 3 ini. Okay, sebelum kita habiskan kelas hari ini, ada apa-apa soalan yang korang nak tanya untuk mana-mana bahagian yang kita belajar hari ini? Tak ada sir.